Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu kitab Syarah Sahih Muslim. Okey baik, sebelum itu siapakah yang telah bersama dengan kita pada pagi ini? Kita lihat teman-teman yang sedari awal sudah masuk ya di ruangan komen, berikan salam, berikan ucapan selamat pagi kepada kita. Di situ kita ada Kak Noh Kamaria kita pertama sekali dia masuk pagi tu kan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Cuma hari ni redup kan, saya tak tahu. Hougang dia redup. Kan dia redup. Matahari pun tak silap saya minggu lepas pun kita redup juga ya. Tapi tak tahulah kalau di Choa Chu Kang ke di tempat-tempat lain cahaya matahari sebab diberikan kepada saya cahaya matahari yang menyinar oleh Kak Noh kat situ. Okey, kita ada Kak Som. Kak Som kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Som, admin dan teman-teman semua, semoga dirahmati Allah. Amin. Mudah-mudahan. Kita ada Liza juga kat situ ya. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi. Liza, terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Kak Aisyah juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan jemaah sekalian, selamat meneruskan ibadah puasa kalian. InsyaAllah, mudah-mudahannya. Alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB Live. Admin terlajak hari ni. Dia tak tahu dia pergi mana ya tadi. Okey, kita ada Kak Fauzia kita. Kak Fauzia, Assalamualaikum Ustazah, admin serta jemaah kuliah duha yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai lagi lah ya dengan kita. Kita ada Kak Johara, kita ada Kak Zah kita di situ. Salam 7 Ramadan Ustazah. Ya, terima kasih Kak Zah. Salam 7 Ramadan. Ya, hari 7 Ramadan. Suara-suara dah hilang ya. Baru dia tengah warm up tu kan, dia hilang je. Okay, Kak Mas kita di sini. Chat Dr. Masya Allah beautiful candy colour highlight. Colour apa ni? Nampak tak macam sirap bandung saya pagi ni? Rasa nak minum sirap bandung kan? Tengok tudung saya ni, Masya Allah tabarakallah. Warna dia macam air bandung. So rasa mungkin lepas nak berbuka puasa, tengok tudung Ustazah Sakinah, teringatlah air bandung ya. Menyelerakan bukan? Okey, Kak Nur kita, CCK macam hujan lebat subuh tadi. Yalah sama juga rasanya. Seluruh Singapura lah ya, begitu keadaannya. Okey, muslimah yang saya kasihi semuanya, tanpa membuang masa, saya pun tak nak lama-lama, suara saya pun dah nak hilang. Kita berada di muka surat yang keberapa untuk perbincangan kita pada pagi ini? Sila letakkan di ruangan komen supaya kita sama-sama dapat menyimak perbincangannya. Okey. Salam Sabtu Ceria 7 Ramadan. Kak Siti Sofia kita. Terima kasih Kak Siti Sofia. Okey Kak Zah, sambungan muka surat 378. Ya, betul ke? ...378. Ada yang lain? Okey, Kak Som. Kak Som muka surat 379. Mana yang betul? Saya perlukan satu lagi. Oh, Kak Kamaria, sambung 378. Ada yang lain? Macam nak seri je ni. Dia punya... Sekejap ya. Liza, kita dekat muka surat berapa Liza?
Cik Aisyah, Kak Aisyah. Ah, (378). Okey, Siti Hajar Ahmad, halaman 379. Kak Mas 379. Liza 300, yes. Mana, kenapa yang 378 ni? Ikut ke tidak kuliah minggu lepas? Ikut kan? Tersilap tu. Okey, tak apa. Kita lihat slide kita pagi ini terlebih dahulu. Pesanan Rasulullah untuk Muslimah seri yang kedua, kita berada di muka surat 379. Itu yang lebih tepat. Okey, kita berada di muka surat 379. Ustaz Muslim boleh tutup yang bawah tu. Terima kasih. Okay. Baru cantik slide saya. Muka surat 379 ya, Muslimah semuanya. Okay, Kak Noh. Sorry. Sorry terus. Muka surat 379 Ustazah. Yes. Sebab kita dah bincangkan beberapa perkara. Oh, dah habis saya. Tidurlah tu Kak Zah. Dia tidur. Kak Zah tidur Kak Zah. Kak Zah dah berapa hari dia tidur je dalam kelas Kak Zah ni. Mana dia pergi tak tahu. Dia penat terawih semalam. Ya Kak Zah, sian Kak Zah. Kita apa Kak Zah? Yang penting pagi ni kita lihat muka surat kita 379 ya di situ. Okey Muslimah, kita berada di muka surat 379 yang mana kita akan membincangkan pada perenggan yang keempat. Okey, pada perenggan yang keempat. Iaitu perkataan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Okey. Ada hadiah dekat atas. Hadiah turun dari langit. Alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun daripada langit. Masya-Allah, tabarakallah. Okey Muslimah. Kita lihat pada perkataan ini, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maksudnya, kalau kita lihat di situ, kami pun hairan terhadapnya, dia bertanya kepada beliau namun membenarkannya. Soalan saya, siapakah yang bertanya dan siapakah yang hairan dan siapakah yang bertanya di sini, yang membenarkan pertanyaan Nabi, yang membenarkan jawapan Nabi SAW. Sila letak di ruangan komen. Nak tengok ingat ke tidak perbincangannya. Kami hairan. Kami tu siapa yang hairan? Kemudian dia kata dia pun membenarkannya. Kerana dia bertanya siapakah dia di sini. Dia tanya pada Nabi tapi kemudian dia yang membenarkannya. Siapa? Nanti hadiah turun daripada langit. Sila jawab. Siapa yang membenarkan dan kami hairan. Okay, kami tu merujuk kepada siapa? Okay, Malaikat Jibril. Ia kami ke dia? Kak Som. Saya ada dua soalan di sini. Kami hairan terhadapnya. Siapakah kami dalam teks ini? Dia bertanya kepada Nabi. Dia siapa dalam teks ini? Kak Som jawab betul dah, Malaikat Jibril. Cuma ia merujuk kepada kami ataupun dia? Okay, Suzy. Kami, Umar radhiyallahu an dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang membenarkan Malaikat Jibril. Dia yang kami Sayyidina Umar. Okay. Lagi. Oh, maknanya dia tu Malaikat Jibril. Yang kami Sayyidina Umar. Okay.
Kami sahabat, dia malaikat Jibril. Baik. Ada lagi jawapan yang nak diberikan oleh muslimah-muslimah kita? Ustazah tunggu. Ustazah ambil hadiah, Ustazah bagi. Nak bagi siapa hadiah ni? Tak tahu dalam dia ada apa ya hadiah tu. Kita ambil satu, kita bagi Kak Som. Ada tak? Liza nak bagi jawapan, Liza? Ke Kak Zah nak bagi jawapan? Ke Kak Noh? Ke Kak Cah sama je Ustazah jawapan? Oh sama ya? Ke sedang menaip ni? Tak ada jawapan lambat di situ. Okey, saya terus saja sebab lambat saya tak boleh tunggu lama-lama. Baik, kita lihat di sini. Kami di sini ialah merujuk kepada Omar sebab dalam hadis ini Omar yang sedang menceritakan, ya, Omar radhiyallahu anhu sedang menceritakan tentang situasi yang berlaku pada waktu itu. Dia kata kami hairan. Jadi Omar dan para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, dia kata kami dalam keadaan yang kehairanan. Kenapa? Dia kata kerana dia, iaitu ada seorang lelaki yang, kisahnya jangan lupa ya muslimah, ada seorang lelaki yang datang bertemu dengan Nabi SAW dalam hadis ini. Dia bertanyakan kepada Nabi dengan persoalan-persoalan. Tapi bila Nabi jawab, dia membenarkan jawapan Nabi SAW. Jadi maka dia kata di sini penyebab kehairanan kerana ianya menyelisihi adat kebiasaan seorang penanya. Kan kalau kita baca dalam buku kita di sini, dia kata adapun penyebab dari kehairanan mereka itu adalah bahawa hal tersebut menyelisihi adat kebiasaan seorang penanya. Jadi kalau kita tanya, maknanya kita tak tahu jawapan itu. Tapi bila tiba-tiba lelaki ini dia membenarkan jawapan yang Nabi SAW berikan, menunjukkan kepada kita, dia tahu ke jawapan dia? Sebab dia pula yang kata, betul? Macam tu kan? Bila dia tanya orang, dia tanya orang lain, tahu tak? Apa ya? Soalan, saya tak ada soalan. Tahu tak kalau gini, macam mana gini Lepas tu kawan dia pun kata, dia gini-ginilah. Dan tu kawan dia kata, betul lah jawapan kau. Maknanya tahulah tu. Kan? Kalau tahu kenapa tanya? Ini yang menyebabkan berlaku kehairanan di kalangan para sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kerana ianya menyelisihi keadaan ataupun adat kebiasaan orang yang bertanya. Orang yang bertanya dia tidak tahu dengan jawapannya, tapi bila dia membenarkan jawapan itu, menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya dia tahu. Okey. Dan ini adalah perkataan orang yang mengerti tentang apa yang dipertanyakan. Okey. Maknanya bila dia tanya, kemudian dia membenarkan, bermakna dia mengerti. Dia tahu betul apa yang dia tanyakan itu. Dan sebenarnya dia mungkin lebih tepat, ya, padahal artinya hanya ingin mencuba pengetahuan orang yang ditanya. Mungkin pada waktu itu kita lihat dalam situasi yang begini, dia hanya ingin menguji, maknanya nak test lah orang kata. Nak test tahu ke tidak. Kira macam cikgu lah kan. Cikgu mengajar dekat kelas. Kadang macam ustazah jugalah. Bukan ustazah tak tahu jawapan dia, ustazah tahu. Tapi ustazah sengaja tanya. Betul tak? Kita sengaja tanya dengan student kita dalam kuliah. Nak tahu jawapan student kita. Macam tadi ustazah tanya kan kepada semua muslimah. Kami tu merujuk kepada siapa? Dia tu merujuk kepada siapa? Adakah kerana saya tidak tahu? Bukan begitu. Tapi ialah untuk menguji, untuk melihat kefahaman pelajar. So ini kita panggil sebagai cara lah kita bersoal jawab dalam pengajian. So boleh kita katakan begini. Kedatangan malaikat Jibril pada peristiwa tersebut menunjukkan kepada kita bahawa malaikat Jibril mengajarkan kepada kita tentang metod mengajar, metod bersoal jawab di dalam pengajaran dan pembelajaran.
Iaitu ada kalanya soalan ditanya bukan kerana ketidaktahuan seseorang tentang sesuatu isu. Tetapi kita ni muslimah kadang-kadang bila kita tanya ialah kerana kita ingin menguji tentang kefahaman, kita ingin mengetahui adakah orang ini dia tahu ataupun tidak tentang sesuatu perkara yang dipertanyakan. Jadi sama jugalah macam kadang-kadang kita tanya dengan anak kita. Kan? Tahu tak ni macam mana ni nak buat ni? Bukan kita tak tahu. Bukan kita tak tahu. Tapi sengaja kita tanya dengan anak kita supaya kita jelas budak ni dia faham ke tidak? Tahu tak nak masak asam pedas macam mana? Macam tu kan. Tahu tak nak masak asam pedas macam mana? Tanya anak kita kan. Anak kita pun kata, kita tanya anak kita, nak letak apa masak asam pedas? Bukan, adakah sebab kita tak tahu masak asam pedas? Bukan begitu muslimah. Tapi kerana kita nak tahu betul ke tak anak kita ni tahu masak. Budak tu pun kata, oh mama kalau nak masak asam pedas letak ini, letak ni, letak ni. Kita dengar, betul lah tu. Nampak tak? Cara dia begitu. Kita pun kata, betul lah. Pandai pun. Kita kata kan, pandai pun. Betul, masak asam pedas. Letak gitu, letak ni. Jadi, kita lihat situasi ini. Walaupun di kalangan para sahabat itu mereka hairan tentang situasi malaikat Jibril yang membenarkan jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW. Bukanlah kita kata malaikat Jibril ini ingin merendahkan Nabi ataupun ingin saja-saja tanya. Namun ialah untuk, antara tujuannya ialah untuk mengajarkan juga kepada para sahabat yang ada di sekitar tentang metod bertanya, metod ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Begitu keadaannya. Ataupun metod dalam pendidikan lah senang. Sebab tu saya tidak hairan ada di kalangan para ulama ketika mereka menyusun hadis-hadis berkenaan dengan metod pengajaran dan pembelajaran, hadis ini dimuatkan. Dimuatkan dalam kitab-kitab mereka bagi mengeluarkan satu metod soal jawab ataupun metod bertanya tentang satu perkara yang kita tahu sebenarnya, tetapi ialah demi menguji kefahaman pelajar ataupun orang yang ada di sekitar kita. Okey, baik. Seterusnya. Kita lihat sabda Nabi SAW. Baik. Sabda Nabi SAW tentang ihsan. Kalau kita lihat dalam kitab kita di sini, dia kata, sabda baginda SAW, ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi Nabi SAW menyebutkan kepada kita dengan satu situasi untuk describe, untuk menyifatkan ataupun untuk menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang itu dia berada dalam situasi ataupun dalam keadaan ataupun ruang lingkup keihsanan dalam hidup dia. Sebab ini adalah antara pertanyaan malaikat Jibril itu tadi. Dia tanya kepada Nabi, mal ihsan? Apakah itu ihsan? Jadi Nabi jawab kepada malaikat Jibril ataupun kepada lelaki itulah, sebab asalnya orang tak tahu itu malaikat Jibril. Setelah dia pergi kan, baru kita tahu dia malaikat Jibril. Jadi dia tanya kepada Nabi, mal ihsan? Apakah itu ihsan? Kemudian Nabi pun kata kepada dia, ihsan ialah bila kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Di sini, dia jelaskan kepada kita, sifat ihsan tersebut merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW memiliki sifat ihsan. Imam An-Nawawi menjelaskan kepada kita dalam kitab ini bahawa sifat ini adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW. Kenapa? Sebab seseorang yang berhadapan dengan Rabb-nya. Kenapa sifat ini
penting ada pada Nabi SAW dan juga kita sebagai umat Nabi SAW. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan sebab seseorang yang berhadapan dengan Rabbnya, kita ni ya muslimah, bila kita melaksanakan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghadapkan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun apa jua amal ibadah yang kita lakukan ia kerana Allah. Maka dia kata begini, untuk melaksanakan suatu ibadah, maka dia tidak akan berpaling tetapi tunduk penuh dengan kehusyukan. So, apa jua bentuk amal ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Puasa, solat, kita membaca Al-Quran. Semua amal ibadah ini ia memerlukan kepada ihsan. Ihsan ni bukan kita fahami dengan maksud kita ni ada rasa simpati kepada orang lain. Itu maksud yang lain lah. Tapi ini kita nak faham dalam konteks hadis ini. Ihsan itu ialah bila kita beramal ibadah, mengapa kita perlukan keihsanan tersebut? Kerana sifat ini ianya akan membuatkan diri kita menjadi hamba Allah yang tidak berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat ini akan menjadikan kita seorang hamba yang tunduk dan khusyuk ketika melaksanakan amal ibadah tersebut. Yang mana dia kata kepada kita di sini, melakukannya dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya kita akan melakukan amal ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Kan, dengan sebaik-baiknya. Tidak kira sama ada daripada sudut zahir kita ataupun batin kita. Dan dia pasti akan berusaha untuk melakukannya dengan sempurna. So, dalam situasi ini, kita sebagai seorang muslimah, bila kita ada sifat ihsan ini, iaitu kita menyembah Allah, kita melakukan amal ibadah kita, seolah-olah kita ni nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, kalaulah kita tak boleh meletakkan keihsanan itu dalam diri kita dalam keadaan yang seolah-olah kita melihat Allah itu, Nabi kata, letaklah kita dalam situasi yang mana kita faham, kita tahu bahawa Allah itu melihat kita. Okey, kalau kita, muslimah, kalau kita ni tidak boleh menjadikan diri kita ataupun meletakkan diri kita seolah-olah kita dapat melihat Allah, okey, kalau itu, sebab itu satu perkara yang agak sukar bagi saya untuk kita lakukan. Tetapi perkara yang kedua ini, saranan yang kedua yang Nabi SAW berikan kepada kita untuk menjadikan diri kita seorang muslimah yang memiliki sifat ihsan, ialah kita jadikan diri kita ni seorang hamba yang faham, yang dapat merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha melihat. Allah itu lihat setiap apa yang kita lakukan. Bila kita memiliki, tidak kira sama ada situasi yang pertama ataupun yang kedua itu. Senang kata beginilah, bila kita meletakkan diri kita pada keadaan yang mana Allah sentiasa lihat kita 24 jam. Kan Allah nampak, Allah tengah nampak kau Sakinah tengah mengajar ni, Allah tengah nampak kau Sakinah. Allah tengah tengok engkau tengah cakap apa, Allah tengah perhatikan engkau mengajar ni, Allah tengah perhatikan engkau. Adakah engkau mengajar betul-betul, engkau mengajar goreng-goreng ke apa? Allah tahu apa yang kau buat Sakinah. Kita yang muslimah, bila kita ni ada rasa yang sedemikian, kita takut pada Allah. Kita akan buat sesuatu dengan sebaik-baiknya kerana kita tahu Allah itu maha melihat. Allah lihat kita. Jadi bila kita nak cakap sesuatu, kita akan berhati-hati. Kita nak sampaikan sesuatu, kita akan berhati-hati. Kerana ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sesuatu amal ibadah sama ada ia diterima ataupun tidak. Ini pentingnya ihsan dalam kehidupan kita ya muslimah. Begitu juga bila kita beramal ibadah. Kita solat, dan kita tarawih, kita puasa, kita baca Al-Quran. Kita letakkan diri kita pada satu situasi di mana Allah itu melihat semua yang kita lakukan. Jadi, bila dalam keadaan yang sedemikian, kita lihat di sini. Ia menunjukkan kepada kita agar kita menjaga keikhlasan kita ketika beramal ibadah itu tadi. Kerana kita tahu Allah itu lihat kita. Allah lihat kita.
Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap apa yang kita lakukan ini. Dan Allah Maha mengetahui adakah kita melakukan semua amal ibadah itu kerana dia ataupun kerana orang lain. Okay, ini maksudnya ihsan. Kalau kita rujuk pada muka surat kita yang berikutnya, iaitu muka surat 380, pada perenggan kita yang kedua, maksud ihsan dalam sabda Nabi SAW itu tadi. Okey, yang mana Nabi kata, engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, meskipun kalaupun kamu tak dapat meletakkan situasi yang sedemikian, letaklah diri kamu dalam keadaan yang mana Allah itu melihat kamu. Jadi semua ini, kenapa Nabi SAW letakkan sedemikian? Ya, kerana maksud Nabi ialah kita ini perlu menjadi seorang muslimah yang ikhlas dalam beramal soleh. Yang ikhlas dalam beramal soleh. Maknanya kita jaga niat kita ketika kita beramal soleh itu tadi, muslimah. Okay, kalau pada perenggan kita yang kedua, muka surat 380 ya, di situ dijelaskan kepada kita ada pun maksud dari perkataan Nabi SAW itu adalah agar berbuat ikhlas dalam beribadah. Dan agar seseorang hamba rasa bahawa dia selalu diawasi oleh Rabbnya. Ini yang sebagaimana saya jelaskan tadi. Kenapa kita perlukan keihsanan dalam diri kita ketika kita beramal ibadah? Tujuan utamanya, okey, muslimah sila catat, tujuan utamanya ialah untuk menjaga niat kita. Mungkin kalau sesiapa yang free sikit kan, sesiapa yang ada kemampuan untuk letakkan di ruangan komen, sila type di situ. Kenapa kita perlu ada rasa ihsan ketika beramal ibadah? Bukan kita kata, oh ihsan tu sebab kita nak kena kesian ke pada Allah. Bukan begitu. Sebab kita nak kesian pada diri kita. Bukan begitu. Tetapi ihsan ini pertama, tujuannya untuk jaga niat kita. Kenapa kita beramal ibadah? Kerana kita nak jaga niat kita supaya ia ikhlas kepada Allah. Kita tak buat ia kerana manusia. Kita buat kerana supaya orang puji kita. Bagus, oh bagus saya solat. Bagus saya baca Quran. Bagus saya gitu. Bukan itu niat kita. Tapi niat kita ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata. Bila seseorang dia ada rasa ihsan dalam diri dia ketika dia beramal ibadah, dia tahu Allah itu lihat dia. Kan? Dia tahu Allah itu Maha mengetahui niat dia. Maka dia akan selalu rasa bahawa dia diawasi. Kalau kita rasa diri kita sedang dilihat oleh seseorang, kita risau kan, kita bimbang kan, kita akan buat kerja tu betul-betul. Contoh, kita kalau sedang buat kerja di pejabat, tiba-tiba bos kita datang. Kita buat macam mana? Kita kerja sungguh-sungguh kan, buat betul-betul duduk depan komputer, mata celik besar mata kita. Handphone pun letak tepi kita ni. Kita buat type. Tak ada perkataan pun kita type aja. Kan? Type ajalah. Tak ada action type tu kan. Tunjukkan kepada kita untuk menunjukkan bahawa kita buat kerja tu betul-betul. Sebab apa? Kita tahu bos kita tengah tengok kita. Dia macam gitu keadaan dia. Kan? Kita kalau ada ustazah, kalau kita belajar tengah sekolah, contoh kalau kita tengah belajar ni kan, kita kalau tiba-tiba ada ustazah masuk kelas kan, kita pun buka buku, baca. Buka buku. Tiba-tiba je macam tu. Tiba-tiba jadi rajin. Keadaan dia sebenarnya. Sebab apa? Ustazah ada diri dekat situ. Ustazah tengah tengok. Student buat apa? Ataupun teacher masuk kelas, teacher tengok. Kita pun, teacher datang. Kita buka buku. Buka lah apa-apa buku lah. Tak kisahlah buka surat berapa. Buka aja. Baca ke, baca faham ke tak faham ke. Baca je buka. Konon-konon tengah baca. Macam gitu. Sebab kenapa kita jadi semikian muslimah? Kerana kita tahu ada yang sedang melihat kita. Kita kalau masak, kalau mak mertua tengah tengok macam mana? Dia kan, takut.
Nak potong bawang pun, nak hiris bawang tu rasa macam ngigil. Ya Allah. Macam nak potong ke tak potong, nak potong ke tak potong. Potong je, tapi dia punya potong, Masya Allah, Tabarakallah. Perfect orang kata. Hirisan yang cantik. Cuba kalau tak ada orang tengok kita, lantak lah. Yang penting potong Ustazah. Yang penting potong. Ya, orang tak tengok kita pun kita potong macam mana. Bulat ke, lencong ke, apa mengiring ke apa potong kan. Yang penting potong, masak, makan sedap dah sudah kenyang. Macam gitu. Tapi bayangkan, kalau ada orang yang di sebelah kita, dia tengok kita masak. Dia mesti perfect tau. Potong dia cantik kan. Orang kata telaten lah. Kalau bahasa Jawa telaten dia potong. Cantik kau potong. Alang kau tengok. Macam tu kan. Itu sebab kau tengok aku. Cuma kau tak tengok aku. Mestilah aku potong sembarangannya kan. Ini kita kata bila ada orang tengok sesuatu yang kita lakukan, ya kita akan lakukan ia dengan bersungguh-sungguh dan kita akan lakukan ia dengan cantik. Kalau kita ni ada manusia, ni makhluknya, yang tengok kita, yang kita rasa orang tengok kita ni, kita dah buat kerja dengan begitu baik sekali. Dalam situasi kita beramal ibadah, bila kita meletakkan diri kita pada satu keadaan yang mana pemikiran ini ingatkan Tuhan sedang melihat. Iaitu Allah Azza wa Jal sedang melihat. Allah yang maha melihat itu sedang mengawasi kita, maka amal ibadah kita, ia akan menjadi amal ibadah yang sebaik-baiknya. Ini kepentingan ihsan itu. Kita akan solat dengan solat yang sebenar-benarnya. Maksudnya dia khusyuk, rukuknya cantik, sujudnya cantik, bacaan Al-Fatihahnya elok orang kata. Perfect. Sebab apa? Dia tahu Allah itu sedang mendengar, Allah itu sedang melihat setiap perbuatan dia. Puasanya juga adalah puasa yang dia jaga dengan sebaik-baiknya. Kan? Orang buat dia marah macam mana pun dia tetap sabar, dia tetap jaga. Orang maki dia pun dia tetap tahan lidah dia. Jangan cakap balik, jangan balas. Kerana apa? Dia tahu Allah itu maha melihat. Allah sedang mengawasinya. Allah sedang mengawasinya yang sedang beramal ibadah ini. Allah sedang mengawasinya yang sedang berpuasa ini. Adakah dia itu boleh sabar dalam keadaan dia berpuasa? Sebab sabar kita berpuasa ini bukan sabar pada saat lapar dan dahaga sahaja muslimah. Tapi kita sabar mengawal nafsu kita, mengawal kemarahan kita, mengawal segala-galanya dalam hidup kita ini ketika kita berpuasa. Orang yang berpuasa kerana Allah, dia akan bersabar, dia akan tahan semuanya. Bila dia letakkan, dia cantikkan puasanya dengan keihsanan itu tadi, lebih-lebih lagi cantik puasa dia. Kerana dia tahu Allah itu maha melihat, Allah sedang melihat dia, Allah sedang mengawasi dia. Dan inilah yang akan menyebabkan ibadah dia bertambah khusyuk, tunduk, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita dia akan jadi cantik. Kita akan bersungguh-sungguh melakukannya. Okey, pertama kita jaga niat itu tadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kedua, amal ibadah kita akan lebih baik bila ada ihsan ketika kita beramal ibadah. Dan yang ketiga juga di sini saya nak nyatakan ya muslimah, ianya bagi menjaga kita ini agar terhindar dari riak. Actually boleh masukkanlah yang pertama, cuma kadang-kadang pasal riak ni kalau kita tak sebut jelas-jelas nanti orang tak faham. Sebab tu pertama jaga niat kerana Allah. Kedua, ianya boleh buat kita menjadi seorang muslimah yang beramal soleh dengan bersungguh-sungguh, cantik amal ibadahnya, perfect, lebih tunduk, lebih khusyuk. Dan yang ketiga, ia sebagai benteng. Ya, ihsan itu sebagai benteng, sebagai shield untuk diri kita ini agar kita terhindar dari hal-hal yang boleh merosakkan niat kita yang pertama itu. Kerana kalau kita tidak ada niat yang baik kerana Allah, kita akan jadi seorang muslimah yang riak. Muslimah yang riak bermakna dia tak rasa Allah Subhanahu wa taala tu lihat dia. Kenapa kita boleh ada rasa riak ni muslimah?
kerana kita tak rasa Tuhan itu sedang melihat kita. Yang kita rasa ialah orang tengok kita. Itu. Itu yang menyebabkan kita jadi riak. Kenapa kita riak? Sebab kita rasa orang tengok kita. Tapi kalau kita ni jadi orang yang benar-benar ikhlas kerana Allah, letaklah 1000 orang di depan kita yang sedang menonton kita, riak tu dia tak ada. Kerana yang pertama tadi kita dah jaga dah niat kita. Kita dah letakkan ihsan pada diri kita. Allah sedang lihat diri kita ini. Kalau 1000 makhluk yang melihat, ia tidak boleh mengganggu gugat niat dia yang ikhlas kerana Allah. Kerana dia tahu, kalau dia tak ikhlas, Allah akan hapuskan amal soleh dia. Kalau dia tak ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amal soleh ini. Jadi sebab tu dia takut, dan kalau letak 100 orang ke 1000 orang di hadapan dia, ia tak akan mengganggu gugat niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Al-Qadiyat. Menteri. Maaf, kita belum masuk lagi. Kita masih lagi dalam perenggan yang sama. Ahli hakikat, maknanya mereka di kalangan para ulama yang berpegang kepada kebenaran inilah, menganjurkan untuk bermajlis bersama orang-orang yang soleh. Jadi, situasi untuk kita, antara cara untuk kita meletakkan rasa ihsan dalam diri kita ini, di sini diberikan kepada kita dengan satu saranan. Satu saranan yang mana dikata dianjurkan untuk kita ini bermajlis. Bermajlis maksudnya kita duduk, kita berteman. Senang macam tu supaya kita faham ayatnya. Bermajlis ialah kita sentiasa duduk, kita sentiasa berteman, kita berkawan dengan orang-orang soleh. Kenapa kita perlu ada teman-teman di kalangan kawan-kawan kita muslimah-muslimah yang soleh ini? Banyak kali saya ingatkan, nak cari kawan, mesti cari kawan yang solehah. Kita orang perempuan, bila kita nak berteman, kita nak cari kawan, circles kita ni pastikan ianya adalah kawan-kawan yang solehah. Di sini, ia bukan sahaja sesuatu yang Nabi SAW sarankan, Nabi SAW perintahkan kepada kita, tetapi ia adalah antara saranan di kalangan para ulama kita supaya kita ni duduk dengan orang-orang yang baik, iaitu orang-orang yang soleh. Dia kata apa? Kerana hal tersebut menjadi penghalang dari melakukan perkara-perkara aib, iaitu perkara-perkara maksiat, dan sebagai bentuk penghormatan dan rasa malu terhadap mereka. Ini tujuannya muslimah. Kenapa kita perlukan teman-teman yang salihah? Kenapa muslimah kita ni kena ada teman-teman, kawan-kawan yang salihah? Sebab ia boleh menghalang kita ini melakukan dosa. Kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang solehah ini, dia akan sentiasa ingatkan kita kepada Allah. Kawan-kawan yang solehah ini, kita duduk dengan dia je, dia tak cakap apa-apa pun. Dia tak cakap apa-apa pun, tapi dia dah buat kita rasa segan untuk buat perkara yang tak baik. Kita duduk dengan dia saja, dia dah buat kita rasa, takkan duduk dengan dia kita nak ngumpat-ngumpat. Dia buat gitu. Sebab kita segan. Kawan ni kawan yang solehah. Takkan kita duduk dengan dia, kita nak ngumpat si A, B dengan D. Kita akan diam. Mulut kita pun terzip secara automatik. Kenapa? Sebab kita tahu, dengan orang yang solehah ini, kita tak boleh untuk buat perkara-perkara yang tak baik. Itu baru satu kalau kawan kita macam tu. Kalau kita ada semua kawan-kawan kita yang macam ini, yang solehah ini, yang mana bila kita duduk dengan dia, kita tak berani nak mengumpat, kita tak berani nak cakap tentang hal seseorang. Bayangkan kalau kita ada ramai kawan yang sedemikian. Akhirnya kita pun tak mengumpat. Macam tu kan? Akhirnya kita pun tak cakap apa-apa pun pasal orang lain. Kita tak keluarkan benda-benda ataupun kita tak cakap hal-hal yang tak baik tentang orang lain. Nampak ya? Ini kepentingannya bila kita ada kawan-kawan yang solehah. Kemudian, kita lihat tadi. Dia kata ia akan menghalang kita daripada melakukan perkara yang aib. Seterusnya tadi dia kata apa? Dan sebagai bentuk penghormatan dan rasa malu terhadap mereka. Bila kita duduk dengan kawan-kawan kita yang solehah ni, kita hormat dia. Sebab tu kita tak cakap benda-benda yang tak baik. Kita malu dengan dia. Kan ini kita panggil sebagai pendinding lah.
bendina tu maksudnya bukan kita nak pagar diri kita kan daripada setan bukan gitu. Tapi maknanya dia menjadikan orang itu, kawan yang solehah ini, dia halang kita. Walaupun dia tak cakap apa-apa. Walaupun dia tak keluarkan ayat Al-Quran, walaupun dia tak baca hadis Nabi, tetapi bila kita duduk dengan dia, automatik kita terus tak cakap benda-benda yang tak baik. Kita terus jadi baik. Dia macam gitu kan. Sebab itu di kalangan ulama, mereka ini menganjurkan kita untuk duduk dengan orang-orang yang salihah. Kalau kita orang yang salihah lah ya, orang-orang soleh. Orang soleh boleh lah. Tapi kena tengok juga keadaan kan. Jangan mentang-mentang Ustazah kata soleh dan salihah. Yang lelaki yang soleh-soleh pun nak duduk dengan dia. Tak boleh ya. Kena jaga adab kita. Okay, kena jaga adab kita. Okay, kena jaga. Salah faham kan semua je pergi-pergi ya. Tak apalah orang soleh. Memang bagus boleh duduk dengan orang soleh. Itu penting duduk majlis-majlis orang soleh. Cuma ada adab, ada batas yang perlu kita jaga. Ketika kita duduk, kalau yang lelaki lah ya. Kalau kita duduk dengan orang lelaki ni ada adab, ada batasnya yang perlu kita jaga. So di sini yang kita fokuskan ialah kerana kita kuliah muslimah, kita fokuskan ialah kita duduk dengan teman-teman yang solehah ini. Satu, ia akan menjadi penghadang untuk diri kita ini melakukan perkara-perkara maksiat. Kerana apa? Kita hormat dengan kawan kita tadi yang solehah. Dan kita malu dengan dia. Kalau kita nak buat hal-hal yang dosa dan maksiat ni di hadapan dia. Itu kalau, satu tadi saya kata, kalau ramai kawan kita yang semikian, Masya Allah, Tabarakallah. Kita tengok muka dia je, rasa nak cakap je, tak jadi ya. Tengok je, alamak, tak jadi ya. Diam. Kita terus terdiam. So itu pentingnya bila ada kawan yang salihah, ia akan buat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Seterusnya dia kata sini, lalu bagaimana dengan orang yang terus-menerus merasa diawasi Allah? Maknanya di sini Imam An-Nawawi nak berikan kepada kita dengan satu analogi. Kalau kita duduk dengan orang yang salihah, kawan-kawan kita yang salihah, keadaan kita begitu. Kan kita hormat dia, kita rasa malu dengan dia, yang menyebabkan kita tak ada nak cakap hal-hal yang buruk ataupun kita nak berkelakuan yang tidak baik. Kita boleh jaga diri kita kerana adanya orang yang salihah di sekitar kita. Cuba bayangkan kalau kita ini letakkan diri kita dalam keadaan yang mana terus-menerus rasa diawasi oleh Allah. Tuhan tau. Dengan manusia kita macam tu sekali kita. Kita punya rasa malu, kita punya rasa segan dengan orang yang baik ini sampai kita tak buat maksiat. Bayangkan kalau kita dapat letakkan rasa diawasi oleh Tuhan, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi lebih tip-top. Kepribadiannya lebih, Masya Allah, Tabarakallah. Dia akan membentuk diri dia menjadi seorang muslimah yang salihah. Sehingga diri dia menyebabkan orang lain bila duduk dengan dia, orang lain yang jadi segan untuk buat perkara-perkara yang tidak baik. Kenapa begitu? Kerana orang itu dia sentiasa rasa diawasi oleh Allah sehingga menjadikan ataupun membentuk diri dia menjadi seorang muslimah yang salihah sehingga keberadaan dia sahaja di satu tempat menyebabkan orang lain turut menjadi salihah kerana rasa ihsan yang ada pada diri dia. Ini hebatnya ihsan itu dalam diri seseorang. Dia bukan sahaja bantu diri dia untuk jadi solehah, tetapi sesiapa sahaja yang ada di sekitar dia turut rasa diawasi oleh Tuhan. Okey, baik, seterusnya. Kita ada pendapat Al-Qadhi Iyad rahimahullah di sini. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, dia memberikan pendapatnya tentang hadis kita, iaitu hadis yang menyebut tentang Islam, iman dan ihsan. Okey. Hadis kita di sini tadi malaikat Jibril dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya tentang 3 perkara. Pertama, dia tanya kepada Nabi apa itu Islam. Kemudian dia tanya kepada Nabi apa itu iman. Seterusnya dia tanya kepada Nabi apakah itu ihsan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah bila dia mensyarahkan hadis ini,
Okay, yang mana Imam An-Nawawi menukil pendapat beliau lalu muatkan dalam kitab syarahnya ini. Dia kata apa? Hadis tersebut telah mencakup penjelasan seluruh kegiatan ibadah yang zahir dan yang batin. Hadis kita ini yang membincangkan tentang Islam, iman, ihsan, ianya merangkumi penjelasan seluruh kegiatan ibadah kita, tidak kira sama ada ia ibadah yang zahir maupun yang batin. Al-Qadhi Iyad rahimahullah dia sebutkan lagi dalam penjelasan di sini. Baik ianya berupa keyakinan, tidak kira juga sama ada ibadah itu ia berbentuk keyakinan. Keyakinan ni maksudnya akidah kita. Kerana di dalam hadis kita ini, malaikat Jibril ditanya kepada Nabi tentang iman. Ia adalah sesuatu yang berkait rapat dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bila dia tanya kepada Nabi apa itu iman, Nabi jawab apa Muslimah? Sila letakkan di ruangan komen, Nabi jawab apa kepada dia yang berkaitan dengan keimanan kita? Ada berapa dan apakah ia? Sila letak di ruangan komen. Lambat je. Lambat menaip. Itulah kalau kuliah fizikal senang sikit saya. Ya, admin sila usahakan kita ada kuliah fizikal. Kot-kot dah lepas raya ni. Sebab kesian muslimah-muslimah ni nak menaip satu-satu. Iman ada 6 perkara. Betul Nur Hakira, terima kasih. Okey, apakah ia 6 perkara itu? Ya, rukun iman ada 6. Yes, betul. Mazlina. Ada 6. Apakah ia? Panjang sangatlah ya. Okey. Rasanya tahulah. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada kepada para rasul. Saya dah sebut dulu ni. Kepada hari beriman kepada qada, kepada hari kiamat, qada dan qadar, ada 6 lah di situ. Nanti boleh rujuk kepada hadis kita di bahagian hadapan. Maknanya di sini percaya all six. Okey Kak Mas, saya faham. Ya, percaya all six. Senanglah Ustazah, malah nak type banyak-banyak. Okey, yang penting tahulah 6 tu apa ya. Kalau ada muslimah kita yang tak tahu, boleh rujuk kembali kepada hadis kita yang penuh. Bila Al-Qadhi Iyad kata hadis ini dia merangkumi. Oh Masya Allah, barakallah Kak Som sempat ya. Beriman pada Allah, Rasul-Rasul, malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah, qada dan qadar, hari kiamat. Okey, ada 6 di situ. Terima kasih Kak Som di atas usahanya. Masya Allah, barakallah. Jadi Al-Qadhi Iyad rahimahullah, dia kata apa? Hadis ini ianya merangkumi semuanya dalam amal ibadah kita. Tidak kira sama ada yang zahir dan yang batin. Dan tidak kira sama ada ia berbentuk keyakinan. Kerana malaikat ada tanya kepada Nabi berkaitan dengan iman. Iaitu akidah kita ni, kepercayaan kita. Yang mana kita perlu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita yang Esa. Hakira, terima kasih Hakira. Dia type di situ ya. Penuh dengan nombor dia sekali. Terima kasih Hakira. Mudah-mudahan ia dapat membantu muslimah-muslimah kita yang mungkin baru mengikuti. Sebab kenapa saya suruh type di sini, saya bimbang mungkin ada yang first time ikuti kuliah kita. That's why mereka mungkin lost lah. Saya tengah cakap pasal apa ni, apa ada satu ni. So bila letak dekat ruangan komen ini, mereka dapat lihat kembali poin-poin penting yang terlepas lah pada sesi-sesi yang lalu. Okey, so kita dalam hadis kita ini, kita bincangkan tentang keyakinan kita kepada Allah, kepada malaikat. Semualah hal-hal berkaitan dengan akidah. Seterusnya, kita ada berkaitan dengan amalan-amalan anggota badan. Apakah amalan-amalan anggota badan yang kita bincangkan dalam hadis ini? Yang termasuk dalam jawapan Nabi ketika Nabi jawab berkaitan dengan Islam.
Rukun Islam kita lah, nanti Kak Mas kata percaya all, kita percaya all 5. Rukun Islam kita. Ia berkaitan dengan amalan anggota tubuh badan kita. Kita solat, pergi haji, kan? Kemudian menunaikan zakat, puasa, ni anggota tubuh badan kita. Okey, ni ibadah yang melibatkan anggota tubuh badan kita, iaitu rukun Islam kita yang 5. Terima kasih Mazlina. Kemudian, mengikhlaskan amal ibadah. Mengikhlaskan amal ibadah ianya terletak pada ihsan. Maknanya di sini, apa yang kita bincangkan dalam hadis Jibril tu tadi, ianya meliputi semua yang berkaitan dengan amal ibadah. Pertama, berkaitan dengan kepercayaan kita, kerana kalau kita nak beramal ibadah ni ya muslimah, kita perlu ada kepercayaan. Akidah kita perlu jelas. Ya, akidah kita perlu betul. Barulah amal ibadah kita dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, ya kalau masih ingat lagi, anak kepada Umar bin Al-Khattab itu Abdullah ibn Umar, bila Yahya dan juga Humair datang tanya kepada dia berkenaan orang yang dia tak percaya tentang takdir, Abdullah ibn Umar kata apa? Demi Allah, mereka kalau mereka ada emas segunung Uhud pun, segunung Bukit Uhud ataupun segunung Uhud itu, emasnya sebanyak itu, kalau mereka infakkan di jalan Allah, Allah tak terima amal itu sehingga mereka beriman kepada qada dan qadar. Itu kata Abdullah ibn Umar. Maknanya, kita perlu jaga akidah kita ni. Kita bukan hanya, hidup kita sebagai seorang muslimah bukan hanya fokus kepada amal ibadah. Hidup kita sebagai seorang muslimah bukan hanya solat, puasa, bayar zakat, pergi umrah, pergi naik haji, bukan itu. Tapi bagaimana akidah kita? Kalau akidah kita sahih, akidah kita betul, maka ibadah kita juga akan turut betul. Ibadah kita juga akan turut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang pertama tadi penting. Akidah amat penting. Okey, tentang keimanan kita. Kerana apa? Ia berkait dengan penerimaan amal ibadah kita. Iaitu amalan-amalan anggota badan itu tadilah. Iaitu solat, puasa, bayar zakat, pergi umrah, pergi haji dan sebagainya. Okey? Dan seterusnya, ia berkaitan dengan keikhlasan kita. Iaitu ihsan tadi yang telah kita bincangkan. Ya, bila kita kata tentang ihsan tadi, maka ia merupakan satu keadaan yang yang menjaga keseluruhan ataupun kedua-duanya. Keyakinan kita, kenapa kita ini beriman kepada Allah, adakah keimanannya betul-betul ikhlas kerana Allah? Sebab ada orang, dia betul, nampak zahirnya Islam, nampak zahirnya beriman kepada Allah, tetapi dia tak ikhlas. Ini kita panggil sebagai orang munafik. Sebab tu ikhlas ini penting dalam kita berakidah dan juga dalam kita beramal soleh. Kalau tidak ada keikhlasan dalam kita berakidah, itu berkeyakinan kepada Allah itu dan juga beramal ibadah, maka ianya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia kata di sini, ianya merangkumi kesemuanya berkaitan dengan amal ibadah kita. Keyakinan, amal anggota badan itu tadi dan juga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana tidak kira sama ada amal ibadah tersebut kita lakukan ia secara terang-terangan. Maknanya kita lakukan ia yang mana disaksikan oleh orang ramai. Contoh kita solat berjemaah, kita bertadarus Al-Quran. Orang nampak kan? Orang dengar, kita baca. Solat berjemaah, orang kawan-kawan kita semua tengok kita solat berjemaah. Kita pergi kuliah, semua nampak kita pergi kuliah contohnya. Ataupun apalah, kita berbuka puasa bersama-sama dengan kawan-kawan kita, orang tahu kita berbuka puasa. Maknanya itu kita lakukan ia secara terang-terangan. Tapi ada juga amal ibadah yang mana kita lakukan ia secara sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi-sembunyi. Kan? Solat sendirian. Kita buka puasa sendiri, orang tak tahu pun kita puasa hari ni. Kita baca Al-Quran sendiri-sendiri. Macam tu. Apa pun kita buat. Tapi kedua-dua keadaan ini sebenarnya boleh saja kita beramal ibadah secara terang-terangan
ataupun kita beramal ibadah secara sembunyi-sembunyi, kedua-duanya okey sahaja. Boleh sahaja dalam agama kita. Cuma yang penting niat. Saya tak boleh untuk tebak niat orang lain. Kita sekarang ini ya muslimah, jaga niat masing-masing ketika beramal ibadah. Jangan kita tengok orang tu, oh dia tu tak ikhlas. Tengok orang tu, oh dia tu tak bagus, niat dia tak baik. Jangan tengok orang lain punya niat. Okey? Lihat niat masing-masing dalam beramal ibadah, perbaiki niat masing-masing, insya-Allah. Maka baiklah juga pandangan kita pada niat orang lain. Okey, begitu. Seterusnya, kita lihat di sini pada perenggan yang berikutnya. Kita ada perkataan. Saya nak ambil ini sebagai perkataan kita yang terakhir yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Sebab suara saya pun nak hilang. Tekak ke kan tak boleh minum air kita ni? Puasa kan? Okey. Kita ada perkataan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Perbincangan ini terletak di muka surat kita 380, perenggan kita yang kedua terakhir. Okay, perenggan yang terakhir tu ada 2 line saja. Maknanya dia dekat atas tu kan. Perkataan, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Okay. Tidaklah orang yang, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Ataupun orang yang bertanya. Baik. Di dalam teks ini, sebab asalnya teks ini ya, malaikat tadi dia tanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Dia tanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Bila hari kiamat? Adakah Nabi SAW mengetahui bila berlakunya hari kiamat? Tak tahu. Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui tentang hari kiamat. Jadi Nabi kata apalah? Nabi kata kepada malaikat ini, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ni kalau dalam bahasa Melayu kita kata macam ini muslimah. Kita kata macam ni. Apa tu? Sudah tahu bertanya pula. Macam tu kan. Dah tahu tanya pula. Macam tu kan. Maknanya dia dah tahu tapi dia tanya. Padahal malaikat tu pun tahu Nabi tak tahu. Sebab tu Nabi kata orang yang ditanya lebih mengetahuilah bahawa yang bertanya ni mengetahui daripada orang yang bertanya. Kan? Maknanya dia dah tahu dah. Dia lebih tahu dah bahawa hal itu memang tak ada orang yang akan tahu. Malaikat tu tahu. Tapi dia tanya. Ini juga satu dialog yang mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak tahu tentang sesuatu perkara, maka beritahu saja kita tak tahu. Sebab itu di sini Imam An-Nawawi dia jelaskan ya, ataupun dia syarahkan lafaz Nabi SAW ini ketika Nabi SAW memberikan jawapan ini kepada malaikat Jibril. Dia kata apa? Di dalamnya dijelaskan bahawa seyogianya, seharusnya bagi seorang yang alim, iaitu orang yang ada ilmu, seorang mufti ataupun seorang mufti yang mengeluarkan fatwa dan selain keduanya ataupun yang sewaktu dengannya lah, seorang guru yang mengajar, yang sentiasa menjadi tempat rujuk orang lain kan, yang orang lain selalu tanya itu, tanya ini. Kalau dia tak tahu, maka katakan aku tidak tahu. Ini antara adabnya. Kita sebagai seorang guru ataupun orang yang ditanya. Kadang-kadang ada orang tanya kita kan. Kalau kita tak tahu, jawab je tak tahu. Okay? Maknanya kita benar tak tahu. Janganlah kalau dah tahu jawab tak tahu juga. Itu maknanya sengaja. Sengaja tak nak bilang kan. Tapi sekarang kita betul-betul tak tahu tentang masalah itu. Maka kita jawablah, maaf saya tak tahu. Okay, maaf saya tak tahu. Jadi dalam hal yang sedemikian, Nabi SAW tunjukkan kepada kita, oh Kak Aisyah sudah gaharu cenana pula, sudah tahu bertanya pula. Ya betul begitunya Kak Aisyah. Kita punya simpulan bahasa tu ya. Sudah gaharu cenana pula, sudah tahu bertanya pula. Awak ni dah tahu tanya pula. Macam tu lah kan kita punya peribahasa ataupun simpulan bahasa kita. Yang penting di sini, siapa pun kita ya muslimah,
Mungkin kita seorang ibu, kita seorang guru, kita seorang nenek kan. Bila ditanya tentang satu perkara, kalau kita tak tahu, maka jawab saja kita tidak tahu. Dan keadaan ini Imam An-Nawawi kata apa? Ia tidak sedikit pun merendahkan diri seseorang. Dia tidak sedikit pun merendahkan diri seseorang. Kalau dia seorang yang alim, seorang mufti, kata seorang ustaz ke ustazah, bila ada orang tanya kepada dia dan dia kata, maaf saya tak tahu tentang situasi itu, jawapan dia yang mengatakan saya tidak tahu, tidak sesekali merendahkan diri dia sebagai seseorang yang digelar sebagai ilmuwan. Okey? Bahkan kita melihat bahawa keadaan dia yang jujur ketika dia menjawab saya tidak tahu sebagai satu bukti bahawa dia adalah seseorang yang warak. Warak ni maksudnya ada rasa takut pada Allah. Menjaga. Dia jaga diri dia kerana dia takut pada Allah. Ni warak. Biasanya warak ni kita refer ataupun kita letakkan kepada orang yang berilmu. Okey? Kemudian takwa. Takwa dengan warak ni lebih kurang samalah. Maksudnya rasa takut dia kepada Allah yang menyebabkan dia tak berani untuk jawab sebarangan. Ataupun ia membuktikan bahawa orang ini adalah orang yang memang ilmunya banyak. Sebab itu bila dia tak tahu, dia kata dia tidak tahu. Kenapa sedemikian? Dia takut kepada Allah kalau dia jawab perkara yang salah. Maknanya orang ini dia ada ilmu. Okey? Sebab itu kita ni muslimah, kalau kita tanya mana-mana ustazah ataupun mana-mana ustaz, kalau ustaz dan ustazah tu kata dia tak tahu, jangan kita pandang rendah pada dia. Dia kata, ada PhD, nama je Ustazah Dr. Sakinah, itu pun tak tahu. Jangan cakap begitu. Kan? Kita ni, mentality kita sebagai masyarakat ni kan, sebagai masyarakat awam, kita ingatkan semua ustaz, semua ustazah tahu semua perkara tentang agama. Okey, kita ingatkan, dia tahulah, dia mesti tahu pasal faraid dia mesti tahu pasal zakat dia mesti tahu tak semua orang ada kepakaran. Okey, contoh kepakaran saya adalah dalam bidang hadis. Cuba tanya pada ustazah lain tentang hadis. Belum tentu dia boleh jawab. Kalau kita jumpa ada ustazah yang tak faham tentang hadis ini, jangan kita marah. Okey, jangan kita marah, cakap, nama ustazah tak faham hadis teruk perangai. Kita kadang-kadang teruk hadis pun tak faham. Ada ustazah mungkin dia tak berapa pakar dalam bidang faraid. Kita kata, ustazah ni nama ustazah tapi tak tahu nak bagi harta warisan tu. Sebab bukan kepakaran dia. Kerana setiap ilmu ada kepakaran yang tersendiri. Okey? So dia tak berani untuk jawab sebab kalau dia jawab sebarangan, kerana keegoan dia, kan mungkin ada ustazah dia main jawab dia sebab dia malulah kan, dia ego, tak nak orang kata dia tu tak pandai ke apa. Kalau dia gunakan keegoan yang ada pada diri dia untuk meletakkan diri dia sentiasa pada tempat yang atas, maknanya takwa tak ada, warak tak ada. Jelas kepada kita orang ni dia sebenarnya tak ada ilmu. Sebab tu tadi Imam An-Nawawi kata apa? Kalau ada asatizah yang jawab dia tidak tahu, itu bukti ilmunya banyak. Ilmunya banyak tu. Kerana dia tahu. Kalau tak tahu, janganlah jawab. Sebab dia boleh menyebabkan orang lain sesat. Dia boleh buat orang lain salah jalannya. Orang lain akan beramal dengan sesuatu yang salah kerana jawapan kita. Okey, kerana jawapan kita. Jadi kita kena banyak hati-hati di sini. Jangan kerana kita ni takut orang kata kita tak tahu, kita ni tak pandai, kita ni tak gerti benda basic pun tak tahu kita malu kan, kita main jawab je. Dan perkara ini, maaf saya kata ya muslimah, ia bukan hanya berlaku di kalangan asatizah kadang-kadang, tapi di masyarakat awam pun. Kan dia bukan ustaz, bukan ustazah tapi sok tahu. Kalau orang Indonesia kata kan, sok tahu tu maknanya acah-acah tahu, macam tahu je jawab. Kalau dekat Facebook, dekat IG, dia punya komen, macam ustazah. Dia lah macam dia ustazah. Pada pendapat saya, kalau orang gini, kita baca komen dia, berdentam-dentum. Dia punya jawapan dekat ruangan komen tu. Kan?
Dia komen ustaz itu, dia komen ustaz ini. Padahal dia tak ada kepakaran tentang bidang tersebut. Di luar kepakaran dia. Jika Imam An-Nawawi di sini, dia menasihatkan pada di kalangan para ulama untuk tidak merasa diri kita rendah, ya, ketika kita ini jawab tidak tahu, maka ia lebih-lebih lagi bagi saya, ia applies kepada orang awam. Orang awam, lagi-lagi kita ni kalau tak ada ilmu, tak banyak ilmu, kita jahil, jangan kita pandai-pandai berikan jawapan kepada sesuatu isu ataupun mengeluarkan pendapat untuk sesebuah isu. Ianya akan merosakkan banyak perkara. Ianya akan merosakkan banyak perkara, antaranya ialah kefahaman masyarakat. Yang kita hendak ialah kefahaman yang betul. Yang kita inginkan ialah masyarakat diberikan, dibentangkan dengan kefahaman yang benar supaya mereka dapat beramal dengan benar. Tapi kalau kita sebagai masyarakat awam yang tidak ada kepakaran, lalu kita mengeluarkan pendapat-pendapat kita yang kita ni pun tak reti nak baca kitab bahasa Arab tau Muslimah. Ya, ramai kita ni tak reti nak baca kitab bahasa Arab. Kadang-kadang baca kitab bahasa Arab pun, ya Allah, makhraj ke mana, entah ini mana jadi apa kan. Salah faham kita ni. Kalau kita begitu keadaan dia, jangan challenge institusi ulama. Ini pesanan saya. Ya, jangan kita cabar institusi ilmuwan agama kita ini sehingga kita nak mengambil alih tempat asatiza lalu kita keluarkan pendapat-pendapat kita. Kalau kita tidak tahu, jawab sahaja kita tidak tahu, lalu kita refer kepada asatiza yang mengetahui berkaitan tentang isu tersebut. Itulah secantiknya kepribadian kita sebagai seorang muslimah. Kerana begitulah juga yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ada perkara di luar pengetahuan baginda. Bahkan Nabi ada sebuah hadis yang ditunjukkan kepada kita. Hadisnya tidak ada dalam kitab ini. Tapi saya nak datangkan kepada muslimah semuanya bukti betapa humble-nya, betapa rendah dirinya Nabi SAW bila Nabi ini dia tidak tahu. Dia kata dia tak tahu. Bukti warak taqwa, bukti baginda ni adalah seorang Nabi yang amanah. Ada seorang lelaki, dia datang jumpa dengan Nabi SAW. Dia seorang sahabat Nabi bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Dia kata, anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul buldani syarrun?" Wahai Rasulullah, negeri apakah yang paling buruk? Itu soalan dia kepada Nabi. Nabi bila dengar soalan lelaki ini, okey, saya dah habis ya bincang tentang slide ini. Saya nak tutup slide ini sebab saya nak jadikan ini sebagai perbincangan kita yang terakhir. Bila lelaki ini datang kepada Nabi, dia tanya kepada Nabi, ayyul buldani syarrun? Negeri apa yang paling buruk? Negeri apa yang paling tak bagus, paling tak elok? Nabi kata apa? Simple jawapan Nabi. La adri. Apa makna la adri? Saya tidak tahu. Nabi jawab begitu. Kan Nabi tak dia kata, oh aku ni Nabi tau, takkan aku tak tahu Nabi tak ada rasa sedemikian. Bila Nabi tak tahu, Nabi kata Nabi tak tahu. Kemudian malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ayyul buldani syarrun? Nabi tanya kepada malaikat Jibril dengan soalan yang sama ditanyakan oleh lelaki itu. Iaitu negeri mana yang paling buruk? Qala la adri. Malaikat Jibril pun kata la adri. Dan akhirnya malaikat Jibril ini dapat jawapan dari Allah. Saya nak pendekkan hadisnya. Malaikat Jibril dapat jawapan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia kata kepada
Nabi SAW. Ya Muhammad, innaka sa'altani ayyul buldani syarrun. Fakultu la adri. Wahai Muhammad, engkau datang kepada aku, kau tanya kepada aku tentang negeri mana yang paling buruk. Aku jawab kepada engkau, la adri. Wa inni sa'altu Rabbi Azza wa Jal. Lalu aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, maknanya dengan soalan yang sama, ayyul buldani syarrun. Apa katanya? Faqala aswaquha. Malaikat Jibril ni kata apa? Aku tanya kepada Allah dengan soalan yang sama. Allah kata kepada aku, di sini Malaikat Jibril ini dia beritahu kepada Nabi, Allah beritahu kepada aku mengenai negeri yang paling buruk ialah pasar-pasarnya. Iaitu kawasan pasar itu dalam sebuah negeri itulah tempat yang paling buruk. Kita tak namakan apa-apa negeri lah. Negeri mana yang paling buruk, kita kata oh Singapura paling buruk, Malaysia paling buruk, Brunei paling buruk. Tak ada. Tidak diberikan nama negeri itu, tetapi yang penting ada sebuah negeri, mana-mana negeri, mana-mana negara, kalau kita nak lihat tempat yang paling buruk dalam negara itu adalah kawasan pasarnya. Kawasan pasar ini adalah kawasan tempat yang paling buruk. Ini yang jawapan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya Nabi jawab dengan satu ungkapan yang begitu terpanggil begitu ringkas, la adri, saya tidak tahu, kepada soalan yang diutarakan oleh seorang lelaki itu ketika dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So inilah ya muslimah keadaan di hidup kita ini. Kalau kita tak tahu, kita kata kita tidak tahu. Jawapan kita yang menyebutkan bahawa kita ni adalah seorang muslimah yang tidak tahu tentang satu perkara, ia tidak sesekali merendahkan credibility diri kita sebagai seorang muslimah yang baik. Tetapi itulah yang menunjukkan kewarakan, ketakwaan dan juga tingginya keilmuan seseorang. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya dan terima kasih saya ucapkan kepada muslimah-muslimah yang banyak meletakkan jawapan ataupun ringkasan daripada perbincangan kita ya pada pagi ini di ruangan komen. Masya-Allah gigih ya menaip. Kemudian seterusnya letakkan di ruangan komen. Terima kasih kepada Nur Hakirah di situ ya. Terutamanya banyak dia tak di situ. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat memberikan panduan kepada teman-teman kita. Terima kasih kepada Kak Nur, Kak Som, Kak Mas, Kak Zah dan semualah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Kak Aisyah juga saya terlupa tadi nak sebutkan namanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan. Kita jumpa pada minggu hadapan di sesi kuliah kita yang terakhir sempena nak hari raya nanti. Okey, jangan lupa untuk hadir di kuliah kita yang terakhir pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan di bulan Ramadan ini untuk terus-terusan menuntut ilmu Allah. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.